Yang keempat, asas pengurusan yang penting iaitu controlling ataupun mengawal. Apa yang kita kawal sebenarnya? Maksud mengawal di sini ialah kita mesti track dan kawal pencapaian kita berdasarkan matlamat yang telah kita tetapkan. Saya bagi contoh, sekiranya kita mesti mencapai jualan sebanyak 12 juta untuk tahun ini, maksudnya secara purata setiap bulan kita kena mencapai 1 juta jualan, betul tak? So kita mesti track setiap bulan, salah satunya, apakah jumlah jualan yang kita capai. Dan kita gunakan tracker. Selalunya kita gunakan sama ada scorecard atau dashboard. Basically scorecard tu table saja dan dashboard tu ialah slides yang ada graf banyak-banyak yang menunjukkan pencapaian kita. Kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama. Yang pentingnya pencapaian kita mesti direkodkan dan disemak serta dibincangkan dalam masa-masa tertentu. Dalam banyak-banyak syarikat ada weekly review, ada bi-weekly review, ada monthly review, ada quarterly review dan bagai-bagai review. Tujuan review tersebut adalah untuk membincangkan apakah pencapaian kita setakat itu berbanding dengan matlamat yang telah kita tetapkan setakat itu. Dan hasil daripada perbandingan tersebut akan menghasilkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Sebagai contohnya, sekiranya kita perlu menghasilkan jualan sebanyak RM1 juta sebulan, kalau ni bulan 3, maksudnya kita perlu mencapai 3 juta. Tapi setakat bulan 3, kita cuma mencapai 2.5 juta. So, kita short 500,000. So, tindakan perlu diambil untuk menghapuskan jurang 500,000 tersebut di bulan-bulan yang akan datang. Supaya pada akhir tahun, kita akan mencapai 12 juta ringgit ataupun lebih. Dan pada setiap review, kita akan keluarkan satu dokumen yang saya panggil sebagai map. Itu tip dia. Meeting action point. Meeting action point ni macam minutes, tapi bukanlah mesyuarat dimulakan dengan tazkirah sedikit oleh yang dibentuk, bukan macam tu. Meeting action point ni ialah satu table yang ada apa tindakan lanjutan yang perlu dilakukan hasil daripada review tersebut, siapa yang akan melakukan, who, dan bila ia akan dilakukan, when. So what, who and when adalah dokumen yang keluar selepas setiap review. Dan tindakan itu juga akan disemak pada review yang akan datang tentang kelancaran dan kelangsungannya. Dan yang kelima, kita sampai ke prinsip asas pengurusan yang paling akhir, iaitu influencing atau mempengaruhi. Dalam mempengaruhi, dia ada dua elemen. Satu, motivating, iaitu memotivasikan. Dan yang kedua ialah engagement, iaitu penglibatan. Motivasi ini dalam bahasa mudahnya ialah apa-apa yang boleh mendorong seseorang itu melakukan lebih dari apa yang diperlukan. Sebab itu memotivasikan tim kita menjadi perkara yang besar, sebab lebih berjaya kita memotivasikan tim kita, maksudnya lebih tinggi produktiviti dan hasil yang boleh kita capai. Ada banyak faktor yang boleh memotivasikan seseorang, dan daripada seorang individu ke seorang individu yang lain, ia mungkin berlainan. So, sebagai pengurus yang baik, anda kena tahu apa yang memotivasikan pasukan anda dan individu dalam pasukan anda. Tetapi secara umumnya, motivasi ini ada kena-mengena langsung dengan pain or pleasure, sakit ataupun nikmat. Sebab itu wang atau ganjaran atau something yang materialistik adalah faktor motivasi yang umum. So kalau dapat rating bagus, dapat bonus banyak, dapat kenaikan gaji yang banyak. Kalau tak dapat bagus, tak dapat bonus ataupun tak dapat naik gaji. So dia ada pleasure dan pain. Bergantung kepada lebih mana yang akan berkesan kepada individu tersebut. So pengurus yang bijak perlu tahu selain daripada faktor umum, apakah faktor khusus berkenaan dengan ahli pasukannya. Sekiranya ahli pasukan kita anak milioner, saya tak rasa bonus ataupun kenaikan gaji sesuatu yang besar kepada dia. Betul tak? So, fikirkanlah apa yang sesuai secara khusus untuk ahli pasukan kita. Tetapi secara umumnya, pain and pleasure. Cuma kita kena tahu apakah pain dan pleasure untuk individu-individu tertentu. Engagement atau loosely translated dalam Melayu ialah penglibatan adalah satu perkara yang akhir-akhir ini dalam 10 hingga 15 tahun yang lalu telah menjadi sesuatu yang besar. Penglibatan ini mengatasi motivasi. Kalau kita bagi seorang itu duit, ya, sebagai contoh, sekiranya faktor motivasi ialah wang,
seseorang itu akan berusaha untuk mencapai sasarannya sebabkan wang itu. Tetapi dia mungkin bukan satu ahli pasukan yang baik. Dia mungkin perangai dia tak berapa bagus. Sikap dia kurang elok untuk pasukan. Tapi dia bermotivasi untuk mencapai matlamat sebab motivasi dia ialah ganjaran. Tetapi dalam engagement, ia merupakan penglibatan seseorang itu dengan organisasi atau tim beliau secara keseluruhannya. Senang cakap, jiwa raga lah. Penglibatan ni maksudnya seseorang itu bermotivasi untuk mencapai matlamat. Sebagai contoh. Tetapi kalau dia tengok ahli pasukan dia yang lain ke belakang, dia akan bantu. Sebab pada dia, tim atau pasukan lebih utama. So, dia punya penglibatan dengan pasukan itu melebihi kehendak ataupun keperluan dia sendiri. Dan untuk melihat contoh engagement yang baik, kita boleh lihat contohnya penyokong-penyokong fanatik bola sepak. Ultra contohnya. Sanggup berhujan, berpanas, lapar, sejuk dan sebagainya, semata-mata untuk menyokong pasukan mereka. Betapa engage mereka dengan pasukan mereka. Sekiranya Ultra itu hanya ada motivasi dengan kemenangan, kalau pasukan Malaysia kalah, dia dah tak sokong lah. Tetapi yang engage team member ni ataupun ahli pasukan yang terlibat secara penuh akan menyokong pasukannya tak kira masa baik ataupun masa susah. Sebab itulah di kebanyakan syarikat yang berjaya, engagement ataupun penglibatan lebih dititik beratkan daripada motivasi. Cuma selalunya apabila staff itu engage, selalunya dia bermotivasi lah. Tetapi tak semestinya seorang staff yang bermotivasi adalah juga seorang staff yang engage. So dah banyak kan? Sebenarnya itu cuma sedikit. Sebab asas-asas pengurusan ni jauh lebih luas. So saya cadangkan anda banyak membaca ataupun daftarkan diri untuk mengikuti kursus penuh tentang pengurusan. Tetapi tak kiralah anda belajar sendiri ataupun pergi kursus, apa yang penting ialah anda praktikkan ataupun guna pakai apa yang anda telah belajar. Kalau belajar banyak mana pun sampai dapat PhD pun tapi tak pakai, anda tidak akan menjadi seorang pengurus yang berjaya. So selamat mencuba. Thank you very much for your patience dan terima kasih kerana mengikuti siri ini. Nantikan siri-siri berikutnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.